Tapi untuk hari ini saya nak bincang mengapa dalam Kongres Keadilan pasal di Melaka. Jadi saya teringat karya sejarah Melayu dan ada kaitan dengan kes rasuah, kes fitnah, kes kezaliman raja dan juga mana sistem perundangan, dan yang lebih besar pengkhianatan. Ya. Dalam buku sejarah Melayu diceritakan umpamanya Bendahara Seri Maharaja pada masa itu di bawah Sultan Mahmud Shah, ya, punyai kedudukan dan kekayaan dan dicemburui oleh beberapa pembesar-pembesar lain dan kemudian difitnah. Saya pendekkan ceritanya, ya. Dan fitnah tu ada kes juga kerana yang bawa fitnah awal Raja Mendelia, dan kemudian guna seorang saudagar Sikitul yang berhutang dengan Raja Mendelia. Dan Raja Mendelia, kalau Sikitul tu dapat bersama dia dalam komplot fitnah ini, akan dipupuskan hutang. Tetapi yang diterangkan juga di sini ialah kerana ini semua soal wang-wang ketul-ketul emas yang dirompak, dicuri secara rasuah. Jadi ada rasuah kerana fitnah. Kerana Raja Sultan Mahmud Shah tanpa usul periksa, kerana ada juga dendam kesumat terhadap Bendahara Seri Maharaja, kerana tak bagi tahu anak cantik Tun Fatimah itu dikahwinkan kepada orang lain, dan Raja berminat dengan Tun Fatimah. Jadi senang diterima fitnah itu. Maka hukuman apa? Hukuman ialah bila Raja Mendelia dengar cerita Sikitul, kemudian dihalalkan hutang, maka Sultan Mahmud Shah lepas dengar cerita itu daripada Laksamana kepada Raja Mendelia, dan Laksamana ditugaskan untuk menghadap Sultan Mahmud Shah, dan dipersembahkan kepada Sultan Mahmud Shah cerita Raja Mendelia, dan senang menangkap perasaan Sultan Mahmud Shah kerana dia berdendam dengan Bendahara Seri Maharaja sebab anaknya Tun Fatimah. Maka Sultan Mahmud Shah menitahkan Tun Suradiraja dan Tun Indra Segara membunuh Bendahara Seri Maharaja. Saudara, yang dibunuh itu seluruh keluarga Bendahara Seri Maharaja, anak, keluarga, cucu, semuanya, melainkan Tun Fatimah yang kemudian diperintah untuk berkahwin dengan Sultan Mahmud Shah. Jadi saudara, apa ceritanya? Pertama, rasuah. Kedua, fitnah. Ketiga, kerana tidak ada sistem keadilan, maka dibunuh semuanya. Walaupun kemudian ceritakan bila Sultan tahu kemudiannya, dia menyesal, kemudian titah membunuh Raja Mendelia yang memfitnah. Kemudian Sikitul, bagus, ini pengajaran kadang-kadang dalam sejarah Melayu ni. Sejarah Melayu ini tulis itu untuk jaga raja-raja, tapi di samping itu fakta itu tak diketepikan. Dia tak kata raja salah, tapi dia hanya cerita, Sultan Mahmud membunuh, menitahkan supaya dibunuh. Kemudian bila dia tahu, dia menyesal. Kemudian orang yang memfitnah itu dihukum bunuh. Raja Mendelia dihukum bunuh. Tapi Sikitul celaka ini apa jadi? Sikitul yang membawa citra fitnah yang orang yang rasuah dan jahat ini, dalam sejarah Melayu disebut di sini Syahadan. Kitul dibunuh baginda, disuruh baginda sulakan melintang. Ini nak tunjuk bahawa orang yang fitnah dan khianat jahat ini bukan jadi hukum bunuh, disula. Disula ni ambil tombak, disula dari bawah, dari kemaluan dia, disula
dalam keadaan melintang, ya. Jadi sudah bayangkan nak tunjuk bahawa bagaimana Laksmana dititah oleh baginda untuk melakukannya. Maka Paduka Tuan, anak bendahara Paduka Raja, dijadikan Sultan Mahmud Shah bendahara, ya. Jadi ini di antara cerita yang berakhir dengan tragedi, sebab ini menyebabkan kerajaan mula lemah, dan ini juga ketika di mana Portugis menyerang Melaka. Jadi dalam ucapan saya di Kongres Keadilan itu menyatakan bahawa bagaimana rasuah, fitnah, badan kehakiman yang lemah dan pengkhianatan itu menyebabkan akhirnya runtuhnya kerajaan Melayu Melaka. Jadi ialah saya sebenarnya berminat nak baca sikit dia, sebab sedia lepas ni adapun akan Tun Mat Ulat Bulu, iaitu anak Tun Zainal Abidin, ya. Kadang-kadang keluarga ada nama-nama menarik juga, ya. Ada nama apa? Tun Mai Ulat Bulu, anak Tun Zainal Abidin, diam di Lubuk Cina, dipanggil orang Datuk Lubuk Cina. Ada ceritalah anak-anak dia, anak-anak nama dia. Mahmud Shah pula, dia bila dia kahwin dengan Tun Fatimah, dia sangat kasih pada Tun Fatimah, tapi sebaik saja dan diangkat sebagai raja perempuan. Tapi jikalau baginda bunting, maka disuruh buangkan. Ini maknanya dia tak boleh terima kesedihan, kepeliwan ibu bapaknya dan saudaranya dan bekas suaminya dibunuh begitu rupa tanpa apa-apa kesalahan. Sehinggalah bila Sultan Mahmud Shah bagi tahu kepada Tun Fatimah, janganlah buang anak-anak itu, ya. Kalau lelaki, beta akan terajakan. Jadi itu kisah sejarah Melaka ini, dan kisah Sultan Mahmud Shah. Walaupun di sini tengok, sebermula akan Sultan Mahmud Shah senantiasa baginda mengaji kepada makhdum Sadar Jahan, wallahu a'lam bissawab. Okey, jadi maknanya dalam dia ada kepiling-kepiling tentang agama, tentang Islam ni. Jadi landasan dalam sejarah Melayu ini dia cuba balik bahawa Sultan ni dah menyesal, dah kahwin dengan Tun Fatimah, dan baliklah pada mengaji kepada seorang syekh namanya Makhdum Sadar Jahan. Saya ingat memang agak namanya ikut keturunan India. Tapi tak apalah, saya cuma nak bagi galakan kepada saudara, ya, di antara yang patut kita lakukan masa cuti ini. Tak payahlah pakai ni hardcover ni, ya, pakai Sulalatus Salatin, ataupun ringkasan daripada Profesor Nik Safia. Kalau Ambras ni, kalau yang kadang-kadang yang tak tahu di kalangan bukan Melayu nak baca English version pun ada. Sebab apa? Orang Melayu patut faham sejarah Melayu. Bukan Melayu warga negara Malaysia. Ini patut tahu ini corak pemikiran dan sejarah Melayu ini ratusan tahun budaya dia. Sebab itu kita dapat sikap orang Melayu tentang bahasa dia, tentang adat dia, tentang tata susila dia, tentang kerajaan dan sistem rajanya, tentang pengalamannya. Walaupun kita tahu ada banyak kezaliman yang berlaku, yang khianat dan fitnah, dia ada message moral yang baik. Apa dia message dia? Bahawa yang fitnah dan khianat itu dihukum. Kemudian dia juga menjelaskan bahawa berakhir itu Sultan yang telah juga mengaku banyak kesilapan itu balik kepada juga landasan agama, ya. Walaupun sistem itu sistem beraja, maknanya perundangan itu ditentukan oleh raja. Jadi saya harap mudah-mudahan
Saya nak galakkan sebenarnya dalam kesempatan COVID-19 dan PKP ini, kita carilah buku teks ini penting, kerana ikut pengalaman saya umpamanya bila kita cakap soal bahasa, kalau saya boleh panjangkan sedikit soal ini, wah heboh bukan main bahasa Melayu, tapi kalau benar kita nak dukung dan martabatkan bahasa Melayu, mesti kita tingkatkan dia sebagai bahasa ilmu, bahasa yang baku untuk rantau, ya. Bukan bahasa daerah. Bahasa daerah boleh, di Kelantan boleh kecek Kelantan, di Kedah boleh habang cara orang Kedah, boleh lolang cara orang Kedah, ini nak lahabau di Melaka boleh, tapi dari segi bahasa standard pembakuan itu dijaga supaya kita jadi bahasa besar dunia, ratusan juta menguasai. Tapi dalam masa itu kita juga jangan mengambil sikap yang negatif terhadap bahasa-bahasa lain. Umpamanya dalam hikayat Hang Tuah, Laksmana Hang Tuah itu sebagai agak hero Melayu, walaupun kontroversi, ada kata Hang Jebat, ada kata Hang Tuah, tak apa, itu bab lain. Itu penguasaan bahasanya banyak, berbelas. Dia tahu bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Cina. Masa itu digunakan bahasa Keling, bahasa India, ya, kemudian maknanya nak tunjukkan bahawa orang itu yang diangkat sebagai orang kanan raja itu orang yang berilmu, bukan orang yang mengampu, bukan orang yang rasuah, tapi orang yang berilmu. Itu dalam sejarah Melayu pengajarannya. Itu berbeza daripada orang yang lontarkan maki hamun Melayu, tetapi tidak ada asas budaya yang patut kita terapkan. Sebab